Melaka diasaskan pada tahun 1400 oleh Parameswara yang merupakan seorang putera raja berasal dari Palembang, Sumatera. Parameswara telah cuba untuk membebaskan Palembang daripada Majapahit tetapi gagal. Setelah gagal, Parameswara telah melarikan diri ke Temasek bersama kaum keluarga dan pengikutnya. Pada waktu itu, Singapura diperintah oleh seorang Governor Melayu dari Patani yang dilantik oleh Raja Siam, tetapi Parameswara telah membunuh Governor itu beberapa hari kemudian dan mengisytiharkan dirinya sebagai pemerintah Temasek dan pulau-pulau di sekelilingnya. Akibatnya, Siam telah mengatur perancangan untuk menyerang Temasek. Parameswara telah bertindak melarikan diri ke Muar kerana merasakan dirinya tidak selamat. Menurut cerita sewaktu Parameswara sedang memburu, tiba-tiba seekor pelanduk putih dengan gagahnya menendang anjing baginda hingga jatuh ke laut. Kejadian tersebut melambangkan permulaan sesuatu pekerjaan yang akan menghasilkan kejayaan. Baginda memerintahkan supaya sebuah negeri dibuka dan negeri itu dinamakan Melaka. Pengaruh budaya dan perdagangan memainkan peranan penting dalam membentuk Kesultanan Melayu Melaka. Melaka menjadi tempat pertemuan pelbagai etnik dan agama termasuk Melayu, Cina, Arab, India dan lain-lain. Kesultanan ini menganut agama Islam dan perdagangan dengan pedagang Islam dari pelbagai negara membantu penyebaran Islam di wilayah tersebut. Ini menciptakan kesatuan dalam agama dan budaya di Melaka. Melaka juga adalah pusat perdagangan maritim yang penting dan teknologi maritim seperti kapal dan peta navigasi memainkan peranan penting dalam perdagangan dan pengaruh budaya. Melalui perdagangan melaut, Melaka menjalin hubungan dengan pelbagai budaya di sekitarnya. Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 dan 16 memainkan peranan penting dalam membentuk identiti budaya Malaysia. Kejayaan kesultanan ini terlihat dalam pemeliharaan identiti budaya Melayu yang menggabungkan pengaruh dari pelbagai tamadun. Usaha pemeliharaan ini turut mencakup penjagaan warisan kesenian tradisional seperti ukiran kayu dan songket yang masih dihargai dalam masyarakat moden. Pengaruh budaya dan agama dari India, China, Arab dan Persia turut membentuk kekayaan kebudayaan Melayu. Penyebaran agama Islam di Melaka memberikan kesatuan keagamaan di kalangan pelbagai etnik. Kesultanan Melaka juga memberikan sumbangan kepada pembentukan tradisi dan adat resam Melayu, termasuk prinsip-prinsip keadilan dan berkebudayaan yang masih dipegang teguh dalam masyarakat Melayu moden. Kesinambungan budaya dari Kesultanan Melayu Melaka menjadi asas penting dalam membina identiti budaya dan sejarah Malaysia. Merangkumi warisan budaya ini, memahaminya dan memanfaatkannya adalah tanggungjawab setiap komuniti untuk memastikan kelestarian budaya Melayu dan warisan nilai-nilai berharga bagi generasi yang akan datang. Kesultanan Melayu Melaka sebagai empayar terbesar di Asia Tenggara memiliki peranan signifikan dalam kemajuan sosial dan pendidikan pada abad ke-15 dan 16. Faktor kesepaduan diwujudkan melalui keamanan dan kestabilan politik, memungkinkan masyarakat Melaka untuk fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi. Sistem pendidikan Melaka menjadi terkenal sebagai pusat pembelajaran terkemuka, menarik cendekiawan dari berbagai negara. Pemeliharaan ilmu tradisional Melayu termasuk ilmu perubatan, matematik dan astronomi turut menyumbang kepada kecemerlangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat Melaka. Pembangunan infrastruktur yang canggih seperti pelabuhan dan jalan raya efektif memberikan kemudahan dalam perdagangan dan pertukaran ilmu pengetahuan. Seni bina yang unggul seperti istana, masjid dan bangunan awam mencerminkan kemajuan seni bina dalam masyarakat Melaka, memberikan impak positif di seluruh Asia Tenggara. Kesultanan Melayu Melaka tidak hanya mempengaruhi komuniti tempatan tetapi juga memberi impak yang sangat besar pada serata rantau Asia Tenggara. Kesinambungan kesepaduan sosial, pendidikan dan pembangunan infrastruktur membentuk sebuah peradaban yang cemerlang dan efektif dalam sejarah Asia Tenggara. Salah satu faktor utama kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dalam pembinaan peradaban adalah kedudukannya sebagai pusat perdagangan yang penting pada zaman itu. Melaka yang terletak di persimpangan laluan perdagangan utama antara timur dan barat menjadikannya tempat strategik untuk perdagangan laut. Kesultanan Melayu Melaka mengawal laluan perdagangan antara China, India, Timur Tengah dan dunia Islam dengan jalan laut di Selat Melaka. Ini membolehkan Melaka memungut cukai atas perdagangan yang berlaku di kawasan tersebut dan ia memberikan sumber pendapatan yang besar kepada kesultanan. Tambahan pula, Melaka juga strategik dari segi geografi kerana terlindung daripada angin monsun. Melaka telah menjadi pusat import dan ekspor kepada para pedagang. Contohnya ekspor timah, emas, kapur barus, hasil hutan rempah retus, import benang emas, kain pelikat, tembikar dan bahan makanan. Dan pelabuhan Melaka juga mula dikunjungi oleh pedagang dari Parsi, Turki, Mersik, Luzon, Ceylon, Burma, Kemboja dan Annam.
Kehadiran berbagai komuniti dan kebudayaan menjadikan Melaka sebagai pusat pertukaran budaya, bahasa, agama dan sistem ekonomi. Seterusnya, kepimpinan raja yang berwibawa yang menyumbang kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintah Melaka berasal daripada zuriat keturunan anak Raja Palembang yang dikatakan bersusur galur daripada Iskandar Zulkarnain. Susur galur ini memberikan taraf kedudukan yang tinggi kepada Sultan Melaka dalam kalangan kerajaan lain di alam Melayu. Tambahan pula, Raja-Raja Melaka yang berperanan unggul menjadi simbol perpaduan dan kemakmuran. Mereka juga merupakan ketua angkatan tentera dan ketua agama Islam dan mengetahui segala hubungan diplomatik dan menyelaraskan kegiatan ekonomi. Raja memiliki ciri kepimpinan seperti adil, berwibawa dan mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Raja memerintah berdasarkan bidang kuasa yang ditetapkan mengikut hukum kanun Melaka. Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah mengutamakan keamanan dan kebajikan rakyat. Kepimpinan pemerintah Kesultanan Melayu Melaka yang berdaulat dan berwibawa diterima oleh rakyat dan diiktiraf oleh kuasa luar. Kita telah lihat bahawa Melaka juga merupakan salah satu daripada pusat perdagangan utama pada zaman kegemilangannya. Antara pedagang-pedagang yang datang ke Melaka untuk menjalankan kegiatan dagangan mereka, terdapat pedagang-pedagang daripada Arab dan juga India yang bukan sahaja datang untuk menjalankan kegiatan dagangan, tapi juga untuk menjalankan kegiatan dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Hasilnya, Melaka berjaya menjadi salah satu daripada pusat penyebaran agama Islam yang terkuat pada zaman kegemilangannya. Antara kaedah penyebaran agama Islam yang berlaku di Melaka adalah melalui pengislaman pemerintah. Sultan Muzaffar Shah telah menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi Kesultanan Melayu Melaka. Selain daripada itu, pemerintah Melaka juga menghantar ulama dan mubalik ke seluruh kawasan pengaruhnya untuk menjalankan kegiatan dakwah dan menyebarkan agama Islam. Dan akhir sekali, negeri naungan dan juga jajahan memeluk Islam sebagai tanda taat setia kepada pemerintah Melayu. Hasil daripada penyebaran agama Islam di Melaka, Melaka menjadi salah satu daripada tumpuan ulama-ulama daripada Arab dan juga India. Ia juga menjadi salah satu tempat pembelajaran agama Islam yang sangat kuat pada zaman tersebut. Dari segi persuratan, pengaruh Islam terdapat dalam saluran karya sastra dari Arab dan Parsi seperti Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dan juga Hikayat Amir Hamzah. Dan dari segi pemerintahan dan pentadbiran, jawatan mufti dan juga kadi diwujudkan untuk kelicinan pengurusan agama. Bahawa sejarah Kesultanan Melaka ini mempunyai pengaruh dalam pembinaan peradaban masyarakat Malaysia pada hari ini. Hari ini kita lihat dalam aspek sosial dan politik negara yang telah membentuk dan mempengaruhi persulatan moden pada hari ini. Terdapat juga usaha-usaha sebagian pihak dalam membudayakan dan menghidupkan warisan-warisan, bukan sahaja warisan-warisan Kesultanan Melaka, tetapi juga warisan-warisan peradaban Melayu itu sendiri. Dan ini telah membawa kepada satu harapan, iaitu kita semua perlu berusaha dalam memelihara warisan kebudayaan nenek moyang kita, mari kita dapat maju sebagai sebuah masyarakat yang berbilang bangsa pada hari ini.